Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Nafisa dalam mata pelajaran matematik dengan tajuk tolak dalam lingkungan 10,000. Tolak dalam lingkungan 10,000. Kira bakinya. Okey. Baiklah murid-murid, tak semestinya dalam soalan tolak dia akan beri perkataan tolak ataupun tolakkan. Okey. Kadang-kadang ada beberapa perkataan lain yang digunakan yang merujuk kepada operasi tolak. Misalnya kira bakinya. Okey, mari kita lihat apa yang kita perlu buat. Okey, 2,596 tolak 252. Okey, kita perlu kira baki. Okey, baki itu maksudnya yang lebihnya lah. Jadi cikgu akan tunjukkan dalam bentuk gambar begini ya. Okey, ini gambar bongkar. Okey, yang pertama gambar yang besar itu mewakili nilai tempat ribu. Yang sekeping tu mewakili ratus, ada 100-100. Kemudian yang sebatang itu mewakili puluh, ada 10-10 pada setiap batang. Dan yang terakhir sekali merujuk kepada bilangan 1-1. Jadi jumlah kesemua bongkar ini adalah 2,596. Okey, bagaimana kita nak kira baki? Kita lihat dulu pada gambar, kita akan tolakkan. Kita akan buangkan daripada nilai tempat dahululah. Okey, 252 ni yang kita nak tolak, yang kita nak buangkan. Okey, dari nilai tempat kita nak tolak berapa? Ya, okey, kita akan tolak 2 lah. Okey, jadi kita potong 2. Okey, pada nilai tempat 10, berapa kita nak tolak? Ya, kita nak tolak 5. Jadi kita akan potong 5. Mana-mana 5 lah. Okey, 5 ni kita tolakkan. Dan pada nilai tempat 100 yang kita nak tolakkan adalah 200. Jadi kita potong 2. Sekarang kita kira bakinya. Okey, yang rumah ribu tak ada apa-apa ya. Okey, kita akan tengok daripada nilai tempat dahulu. Pada mulanya ada 6. Okey, setelah kita tolak 2, bakinya tinggal 4. Okey, pada rumah 10, pada mulanya ada 9. Tapi kita dah tolakkan 5. Bakinya tinggal 4. Okey. Dan seterusnya rumah ratus, pada mulanya ada 5. Okey, setelah kita potong 2, kita buangkan 200, tinggal 3. Bakinya ada 3. Jadi jawapan dia 2,344. Okey. Baik, soalan berikutnya. 4,570 tolak 30. Okey, soalan ini kita akan selesaikan berdasarkan gambar ini. Okey, ini gambar apa ni? Ingat lagi tak? Okey, ini adalah garis nombor. Bagaimana kita nak tolak dalam bentuk garis nombor? Okey, garis nombor ini dia punya polanya menaik 10-10. Okey, pada nombor yang paling depan tu 4,530, kemudian 4,540, 4,550 dan seterusnya lah. Maksudnya nombor ini dia menaik 10-10, dia tambah 10-10. Okey, bagaimana kita nak tolak dalam garis nombor ni? Okey, caranya begini. Kita murid-murid cari dulu mana 4,570. Okey, yang mana? Okey, di sini 4,570 ni kita nak tolak 30. Bagaimana kita nak tolak 30? Tadi kan cikgu dah bagi tahu pola nombor ni menaik 10-10. Okey, garis nombor ni dia menaik 10-10. Sekarang kita nak tolak. Bila kita nak tolak, kita nak ke hadapan atau nak ke belakang? Nak ke atas atau ke bawah? Ke depan ataupun kita undur? Kita akan undur lah. Okey, kita akan undur setapak. Bila undur setapak tu, satu langkah tu 10. Jadi bila kita ke belakang, maksudnya kita tolak 10. Okey, soalan minta kita tolak 30. Jadi kita tolak lagi lah sehingga 30. Ini tolak 10, kemudian tolak 20 dan cukupkan 30. Akhirnya jawapannya ialah 4,540. Okey, faham tak murid-murid? Senang kan? Baik, sekarang mari kita tolak dalam bentuk lazim. Okey, kalau bentuk lazim ni maksudnya bentuk menegak, iaitu mengikut nilai
tempat. Kalau mengikut nilai tempat, ingat lagi tak nilai tempat? Dia mesti ada 10, ratus dan ribu. Okey, ini soalannya. 6,078 tolak 25. Okey, kita akan buatkan dalam bentuk jadual nilai tempat. Tapi kalau murid dah boleh, dah faham, tak perlu tulis 10, ratus, ribu pun tak apa. Cuma cikgu nak terangkan supaya ada murid yang tak faham, dia lebih faham. Okey, sekarang kita masukkan nilainya 6,078 mengikut nilai tempat yang betul. Kemudian tolak 25. Okey, pastikan 2 tu di bawah puluh, 5 tu di bawah sah. Dan dia mesti lurus. Okey. Okey, kemudian kita akan tolak dari nilai tempat sah dahulu. 8 tolak 5. Okey, murid-murid boleh kira dengan jari sebab yang tolak ni dalam lingkungan 10. Okey, 8 tolak 5 berapa? Ya, 3. Okey, kemudian nilai tempat 10, 7 tolak 2 bersamaan 5. Okey, untuk rumah ratus, tak ada nilai yang perlu kita tolak, jadi kita turunkan sahaja. Kalau sifar, kita turunkan sifar. Begitu juga dengan rumah ribu, nilai tempat ribu, 6, tak ada apa-apa, kita turunkan 6. Okey, dah selesai. Faham tak murid-murid? Okey, ini dalam bentuk lazim. Jadi kita tulislah jawapan pada petak jawapan di atas. Okey, soalan berikutnya, 4,758 tolak 456. Okey, kita akan selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, kita tulis 4,758 tolak 456. Okey, tetapi cuba perhatikan kedudukan nombor yang kita tolak tu betul atau salah? Ya, bagus. Nombor yang kita letak tu sebenarnya salah tempat. Kenapa kita salah tempat? Sebenarnya murid-murid perlu menulis nombor mengikut nilai tempat yang betul. Okey? Sepatutnya di bawah digit 8 itu ada 6. Sebab 8 dan 6 itu berada pada nilai tempat sah. Okey? Sepatutnya murid-murid tulis begini. 456. 4 tu di bawah ratus. 5 tu di bawah nilai 10 dan 6 di bawah nilai sah. Okey, ini barulah betul. Bila dah lurus betul, kemudian barulah murid boleh tolakkan daripada nilai tempat sah. Okey, 8 tolak 6. Boleh kira dengan jari 8 tolak 6 berapa? Ya, 8 tolak 6 ialah 2. Okey. Kemudian pada rumah 10 sebelahnya 5 tolak 5 berapa? Sifar. Okey, 7 tolak 4. Bagus. 3 dan 4 tak ada apa-apa, kita turunkan 4. Jadi jawapannya 4,302. Baiklah. Untuk soalan ini, cuba murid-murid perhatikan. Okey, 4,765 tolak tempat kosong sama dengan 3,342. Okey, jawapan yang perlu murid-murid cari adalah di bahagian tengah. Okey, kalau di bahagian tengah, bagaimana kita nak cari jawapannya? Okey, cikgu akan terangkan. Sebenarnya ada dua cara. Okey, baik, kita akan mulakan dari nilai tempat sah. 5 tolak 2. 5 tolak berapa sama dengan 2. Okey, kita akan fikirkan dalam kepala kita. 5 tolak berapa sama dengan 2. Okey, kita boleh gunakan jari begini ya. Baik, sekarang kita akan gunakan 5 jari kita untuk mengira 5 tolak berapa, jawapannya 2. Kita akan lipat jari kita sehingga jawapannya 2. Sehingga tinggal 2. Kita akan lipat dan lipat sehingga tinggal 2. Berapa jari yang kita lipat ni? Ada 3. Jadi 5 tadi tolak 3, jawapannya 2. Okey, jawapannya adalah jari yang kita lipat ataupun jari yang kita tutup. Yang kita tutup tu ada 3. Jadi jawapannya ialah 3. Okey, ini cara yang pertama. Cara yang kedua ialah murid-murid boleh songsangkan dia. Iaitu bagaimana kita nak songsangkan? Kita daripada bawah. Kita mula dari bawah. Okey, di bawah tu angkanya 2 kan? Digitnya 2. Jadi kita begini ya. Kita akan tambahkan digit dari bawah dengan nombor di tengah-tengah tu. Okey, dia akan jadi begini. 2 tambah berapa? Sama dengan 5.
Okey, bagaimana kita nak kira? Okey, kita boleh guna konsep tambah lah. Okey, macam ni ya. Kita gunakan jari kita. Kemudian 2 tu kita letak di mulut ataupun 2 di mulut atau di kepala. Kemudian kita tambahkan nombor seterusnya sehingga 5 lah pada jari kita. Okey, 2 di mulut, kemudian 3, kemudian 4 dan 5. Okey, kita tambahkan di jari kita sehingga angka 5. Jadi berapa jari yang kita guna tu? Ya, ada 3. Okey, jawapannya 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi kedua-dua jawapan tadi sama ada kita tolak ataupun kita tambah, dapat jawapan yang sama. Jadi kita tulislah jawapan itu di petak tengah tu. Okey, selesai untuk nilai tempat sah. Okey, sekarang kita pergi kepada nilai tempat puluh. Sama juga konsepnya. Sama ada murid-murid nak gunakan tolak ataupun tambah. Kalau tolak, 6 tolak berapa sama dengan 4. Okey, ataupun 4 tambah berapa sama dengan 6. Okey, apa jawapannya? Kalau murid-murid gunakan kaedah tolak, 6 tolak berapa jawapannya 4? Boleh gunakan jari. Okey, berapa? 2. Bagus. Okey. Yang seterusnya, 7 tolak berapa sama dengan 3? Ataupun 3 tambah berapa sama dengan 7? Ya, jawapannya ialah 4. Dan akhir sekali, 4 tolak berapa sama dengan 3? Yang ini senang saja. Jawapannya ialah 1. Okey, murid-murid. Faham tak? Mudah kan? Baik, soalan yang berikutnya. Berapa tolak 424 sama dengan 7,562? Okey, soalan tadi kita nak cari jawapan di tengah-tengah. Okey, yang ini kita nak cari jawapan yang di atas sekali. Okey, yang ini cikgu akan tunjukkan cara yang paling mudah untuk murid-murid. Okey, supaya dan murid-murid rasanya akan faham nanti. Baik, kita tengok pada nilai tempat sah dahulu. Berapa tolak 4 sama dengan 2? Okey, cara yang paling mudah ialah kita songsangkan. Maksudnya daripada bawah. Kalau daripada bawah, kita akan tambah. Okey, kita tambahkan 2 digit tu. 2 dengan 4 sama dengan berapa? Walaupun soalannya berapa tolak 4 sama dengan 2 kan? Tapi kita songsangkan. Jadi kita terbalikkan daripada belakang tu 2 tambah 4 sama dengan berapa murid-murid? Cuba kira. Ya, 2 tambah 4 ialah 6. Jadi kita tulislah jawapan tadi 6. Okey. Walaupun soalannya tadi tolak. Tapi apabila kita semak, cuba semak. Betul atau salah? 6 tolak 4. Betul tak 2? Betul kan? Ataupun kita songsangkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi kita semak dengan cara itulah. Okey, bila kita dah faham yang ni, kita boleh teruskan pada nilai tempat puluh. Okey, berapa tolak 2 sama dengan 6? Jadi kita songsangkan daripada bawah tu, tambahkan aja. 6 tambah 2 jadi 8. Okey, seterusnya 5 dengan 4 kita tambahkan jadi 9. Dan seterusnya 7 tambah berapa? Tak ada nilai kat tengah-tengah tu, maksudnya sifar lah. Jadi 7 tambah sifar ialah 7. Okey, faham tak murid-murid? Senang kan? Baiklah, sekarang ni cikgu akan terangkan sedikit tentang abakus. Kerana dalam buku aktiviti matematik tahun 3, ada juga soalan yang meminta murid mencari jawapan berdasarkan abakus. Apa itu abakus? Inilah abakus. Okey, yang pertama yang perlu murid-murid tahu ialah nilai pada manik itu. Yang di bawah sekali, nilainya satu manik itu menilai 1. Jadi ada 4, maksudnya 4 lah. Okey, kemudian manik yang di atas, okey, di tengah-tengahnya tu ada palang. Kemudian manik yang di atas nilainya 5. Okey, yang di bawah 1, yang di atas 5. Dan satu lagi yang murid-murid perlu tahu adalah nilai tempat. Yang di sebelah kanan sekali adalah sah, kemudian puluh, ratus dan ribu. Baik, mari kita cuba bacakan berapakah nilai nombor pada abakus ini. Okey, kat mana kita nak baca? Dekat sini. Cuba tengok tiang di tengah, palang di tengah-tengah itu, di situlah kita akan baca. Yang mana satu? Okey, untuk lebih jelas, yang ini ya. Yang dalam bintik petak berwarna merah tu.
Yang itu kita nak bacakan. Kita akan bacakan dari tiang sa dahulu. Tengok pada tiang sa, ada tak manik dekat palang tengah-tengah tu? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, senang saja. Nilainya ialah sifar. Okey? Ingat ni, kalau tak ada apa-apa, nilainya sifar. Okey, kemudian pada tiang puluh, ada 2 manik dari bawah. Okey, ada 2 biji tu dari bawah. Kalau dari bawah, nilai dia berapa tadi? 1 biji tu nilainya 1. Jadi kalau ada 2, nilainya 1 dengan 1 jadi 2. Okey, kemudian pada tiang ratus, cuba tengok ada manik daripada atas dan manik daripada bawah. Yang di atas nilainya berapa tadi? Ya, 5. Yang di bawah nilainya 1. Jadi ada 5 dan ada 1. Kita jumlahkan 5 tambah 1 tambah 1 jadi 7. Okey, faham tak? Okey, kalau ada dua-dua macam ni, kamu jumlahkan aja. Kemudian pada tiang ribu, ada berapa manik daripada bawah? Ada 2. Okey, jadi 2,720. Senang kan? Baiklah murid-murid. Setelah murid-murid melihat video yang telah cikgu sediakan ini, jadi cikgu harap murid-murid faham dan dapat membuat latihan pada muka surat 24 dan 25 di dalam buku aktiviti matematik tahun 3. Semua kandungan video ini ada kaitan dengan latihan pada muka surat tersebut. Okey, selamat menjawab. Bye. Terima kasih.